golongan ini. Tajuk ketiga, mereka yang sanggup menyeru hanya Allah dapat doa para malaikat. Dan yang keempat yang kita baca ni, mereka yang suruh selain pada Allah Ta'ala, apabila kembali ke akhirat, dia akan dapat kemurkaan Allah Ta'ala dan tidak akan dapat selamat lagi daripada azab wa selama-lamanya. Innal ladzina kafaru yunadawna, sesungguhnya orang-orang yang kafir tolak tauhid dalam berdoa, khususnya kafir yang menolak tauhid dalam berdoa ni. Sebab ta'yid mana ini ada di bawah lah. Yunadaw, akan diberitahu pada mereka, akan disuruh mereka itu, akan diberitahu kepada mereka untuk menambah kesedihan, untuk menambahkan kepada mereka penyesalan. Apa dia? La maqtullahi akbaru min maqtikum anfusakum. Kemurkaan Allah lebih berat lagi daripada kemarahan kamu pada diri kamu sendiri di dalam neraka. Bila kemarahan Allah lebih berat? Id tud'auna ilal imani fatakfurun. Ketika semasa dunia dulu kamu disuruh supaya beriman pada Allah, supaya menerima tauhid dalam berdoa, kamu ingkar suruhan ini. Jadi masa Allah Ta'ala nak kamu beriman pada dia, menerima suruhannya pada dia, kamu tolak, Allah murka. Allah murka begitu sekali dahsyat, lebih lagi daripada kamu memarahi diri kamu dalam neraka. Dalam riwayat daripada Hasan Basri dalam kitab Ruhul Mani, ahli neraka ni dia menyesal, marah atas diri dia yang buat silap syirik dalam berdoa ni. Mereka makan jari mereka kerana marah pada diri. Ia dalam bahasa Arab ada tamsilan. Orang marah diri sendiri ni, daripada permulaannya dia kekeh kuku dia. Dia nak marah doa, dia kekeh kuku dia, dia gigit kuku dia. Lepas tu lama-lama jari dia nak marah. Dalam kitab Ruhul Mani kata daripada Hasan Basri, hatta akalu anamilahum, sehingga mereka sanggup makan jari mereka minal bakti, kerana marah sangat pada diri sendiri. Bapa tidak tauhid pada Allah Ta'ala semasa dunia, hingga dia dihubah neraka, tinggal tidak ada lagi harapan untuk keluar. Masa tu masa dia marah pada diri sendiri itu, diberitahu kepada mereka Allah lebih murka. Semasa kamu disuruh untuk beriman dan mentauhidkan dia dalam berdoa, kamu tolak mudah-mudah begitu. Kamu tidak percaya, kamu tolak. Kamu masih lagi berpegang dengan pahaman syirik di dalam berdoa, iaitu Allah berdoa juga, selain pada Allah Ta'ala pun sungguh juga. Kemudian ayat ke-11, pengakuan dia, pengakuan orang-orang yang mati dengan keadaan menolak tauhid di akhirat, menyesal dan lafaz penyesalan dia. Kalau mereka berkata, mereka yang pernah menolak tauhid berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami, sebenarnya amat tanah natain, engkau telah mematikan kami memang 2 kali. Kali pertama sebelum kejadian, kali kedua selepas hidup di dunia baru mati. Engkau telah menjadikan kami mati 2 kali. Mati pertama tu sebelum lahir ke dunia dengan keadaan mati, mana tidak ada. Lepas tu mati kedua setelah hidup di dunia, lepas tu mati. Itu mati kedua. Kamu telah mematikan kami sebanyak 2 kali, dan kamu telah menghidupkan kami sebanyak 2 kali. Hidup 2 kali, hidup di dunia lanisa, lepas tu hidup selepas mati 2. Mana kejadian hanya berlaku gini saja, 4 perkara. Sebelum ni tak ada, lepas tu ada, lepas tu tak ada. Sebelum ni ada di dunia, lepas tu tak ada letak, lepas tu ada. Jadi pengakuan ini bermakna perjalanan hidup mereka yang Allah Ta'ala buat tu sebanyak 2 kali mati, 2 kali hidup. Tak ada lebih daripada tu. Mengaku semua ini kejadian daripada Allah Ta'ala. Engkau lah yang mengadakan kepada kami 2 kali mati, 2 kali hidup.
fa'tarafna bidhunubina, maka kami memang mengaku pun dosa-dosa kami. Dosa yang paling berat itu dosa menolak tauhid, berada di atas akidah syirik. Lebih-lebih lagi syirik di dalam syirik di dalam berdoa kepada Allah. Jadi fa'tarafna bidhunubina, maka kami mengaku dosa-dosa kami. Ini mukadimah ya. Nak mintanya fahal ila khurujin min sabil, maka ada untuk keluar daripada neraka ni sebarang jalan. Untuk keluar daripada neraka ni sebarang jalan, sebab kami memang mengaku pun kami telah silap banyak. Kami degil sangat dulu. Segala kedegilan yang pernah kami lakukan dahulu ni, kami minta maaf. Kami mengaku segala-galanya memang daripada Allah Ta'ala. Maka apabila daripada Allah Ta'ala, sungguh hanya pada Allah Ta'ala. Jadi kami mengaku sungguh-sungguh di akhirat ni bahawasanya itu kesalahan kami, betul-betul kesilapan kami. Kami canggah Nabi-Nabi engkau, kami canggah wali-wali engkau, kami canggah ulama engkau di dalam mengajak mentauhid. Kami tidak pakar seruan mereka, kami degil dengan pahaman kami, dan kami mengaku belakang di akhirat. Fahal ila khuruji min sabil, maka wahai Allah, adakah sebarang jalan untuk keluar daripada neraka ni? Ini permohonan. Allah jawab, zalikum, tidak boleh keluar daripada neraka. Zalikum bermakna tidak boleh keluar dari neraka dan diberi keputusan kekal. Zalikum, ya demikian, tidak boleh keluar sekali-kali daripada neraka, dan telah diberi keputusan kekal dalam neraka ni. Sebab apa? Bi'annahu, dengan sebab ialah idza du'iya Allah wahdahu kafartum. Ini ta'yid bagi makna kufur. Ini ta'yid bagi makna kufur. Idza du'iya Allah wahdahu kafartum. Sebab apabila kamu diseru kepada Allah yang Maha Esa pada mentauhidkan Allah, lebih-lebih lagi dalam mentauhid pada doa, kafartum, kamu ingkar bitauhidihi. Kafartum bitauhidihi tafsir Jalalain. Jadi kamu ingkar tauhid itu. Jadi perangai kamu yang bila ajak pada tauhid tolak. Tapi wa in yusyrak bihi, apabila Allah Ta'ala disekutu, disuruh sama-sama dengan Allah yang lain, apabila pahaman syirik diajar, tu'minu, kamu percaya pula. Apabila akidah syirik diajar, apabila syirik tawassul kamu boleh terima, tauhid di dalam doa kamu tolak. Jadi apabila syirik tawassul kamu terima, dan tauhid pada Allah Ta'ala dalam doa kamu tolak, maka fal hukmu lillah, maka keputusan muktamad hanya milik Allah. Fal hukmu lillah, maka keputusan muktamad hanya milik Allah. Al-Aliyyil Kabir, maha tinggi lagi maha agung. Jadi Allah Ta'ala beritahu kepada kita, mati dengan keadaan syirik pada Allah Ta'ala ini tidak ada lagi harapan untuk kembali ke syurga. Ayat seterusnya targhib kepada dakwah. Ayat yang melahirkan perasaan semangat nak kepada tauhid. Huwallazi yuriikum ayatihi, dialah Allah yang memperlihatkan kepada kamu segala tanda bukti kudrat dan esa Allah Ta'ala dalam memiliki kudrat. Rata-rata apabila ayatihi ini sekurang-kurang kena terjemah 2 kali baru nampak. Pertama, ayatihi ini bukti-bukti Allah bahawa Allah itu Maha Kuasa, tiada lain pada Allah standing dengannya dari segi kuasa. Yang kedua, Allah yang memiliki kuasa itu esok ia dalam memiliki kuasa. Betullah, kebanyakan tafsir lebih lagi jalan lain. Ayatihi, tanda-tanda kudrat dan tanda-tanda tauhid. Ayat ini tanda-tanda betapa kudratnya Allah Ta'ala, dan tanda-tanda yang memiliki kudrat ini hanya sah jadi wajib, tidak dikongsi oleh lain-lain. Jadi Allah Ta'ala memperlihatkan kepada kamu ayat ini, tanda-tanda kudratnya dan tanda-tanda keesaannya di dalam memiliki kudrat itu.
Apabila Allah sahaja memiliki kudrat, maka dia sahaja wajib dipuja dan disembah, diminta bantuan dan pertolongan. Dan wa yunazzilu lakum minas sama'i rizqa, dan dialah Allah Ta'ala yang menurunkan untuk kamu daripada langit sana sumber rezeki. Sumber rezeki. Jadi untuk kehidupan kamu semua datang daripada Allah Ta'ala. Sumber rezeki kamu semua daripada Allah Ta'ala. Cuma Allah Ta'ala sebut bahagian atas ni punca. Ayat kena turun ke bawah baru jadi rezeki. Jadi punca adanya air dulu, lepas tu barulah tumbuh-tumbuh. Wa ma yatadhakkaru illa man yunib. Dan tidak dapat memahami dan ambil pengajaran daripada ayat-ayat seperti ini malaikat orang yang ada sifat inabah. Bacalah ayat-ayat mana pun, kalau tak ada sifat inabah, tidak memberi peringatan dan pengajaran langsung. Kalau jadi hati yang right, yang ragu-ragu tentang agama, maka tidak memberi kesan ayat ini kepada dia. Sebaliknya apabila hati manusia mudah mula berubah daripada ragu-ragu kepada ingin kembali, ingin mencari kebenaran, ingin belajar untuk mendekati Tuhan, orang seperti inilah apabila dibaca ayat-ayat Allah, dia akan dapat pengajaran. Sebab sini Allah Ta'ala beritahu istifadah daripada ayat Allah. Bukan semua yang dengar. Jadi tidak bolehlah kita kata, oh dia tu dengar, tak pakai juga. Memang dengar tu tidak syarat, inabah syarat. Inabah syarat istifadah. Jadi wa ma yatadhakkaru, tidak akan dapat ambil faedah daripada ayat-ayat tadi illa man yunib, melainkan golongan hamba yang ada sekurang-kurangnya sifat inabah. Yang kita baca tu sifat inabah tu peringkat pertama hidayah, iaitu memiliki keinginan nak cari Tuhan dan memiliki keinginan nak dapat Tuhan. Itu inabah. Kita kata duduk dengan muka. Kalau tak ada sifat nak langsung, ini right. Right ni daripada jenis permulaan sesat. Maka apabila begitu, iza sami'tum hadha, apabila kamu telah dengar seluruh ayat-ayat yang dibaca daripada permulaan hingga ayat ini, maka fad'ullah, maka kamu sekalian hamba hendaklah seru akan Allah saja, mukhlisin, dengan keadaan tulus. Doa itu hanya pada Allah, lillahi din, yani doa. Walau karihal kafirun, sekalipun tidak disukai seru Allah Ta'ala saja ni golongan-golongan yang ingkar. Ayat seterusnya dia panggil ayat ihtimam dakwah. Ayat mengangkat kepentingan dakwah, kepentingan seru kepada Allah Ta'ala. Sini muqaddar huwa rafi'ud darajat dzul 'arsy. Dialah Allah yang akan memberi derajat dan meninggikan dan mengangkat derajat hamba. Dzul 'arsy, dan dia jugalah yang mempunyai arsy yang tinggi. Yulqi ruh, dialah yang memberi ruh, yakni wahyu. Yani dialah yang sentiasa memberi, menurunkan wahyu min amrihi, daripada keputusannya, ala man yasha, ke atas sesiapa saja di kalangan manusia yang dia kehendaki untuk jadi nabi, min ibadihi, di kalangan sekalian hamba-hamba yang ramah. Mana siapa saja yang dia kehendaki untuk jadi nabi daripada sekalian hamba yang ramah ni, maka dialah akan menurunkan wahyu. Ruh sini tidak ada khilaf bermakna wahyu. Ruh ini tidak ada khilaf bermakna wahyu, sebab ruh bagi ruh manusia adalah wahyu. Ruh bagi ruh manusia adalah wahyu. Seperti mana kita dengar penjelasan sebelum. Liunzira yaumat talaq, supaya nabi yang diberi ruh ini, yang diberi wahyu ini, tugasnya ialah liunzira, supaya nabi tadi memberi peringatan kepada orang-orang lain, umat dia, yaumat talaq, hari mana bertemunya manusia dengan balasan amal masing-masing. Wahai manusia duduk atas dunia ni, setiap gerak-geri kita ni diperhati oleh Allah Ta'ala, dicatat oleh malaikat Allah Ta'ala, bukan akan habis begitu saja. Bahkan apabila kita mati saja, bangkit semula di akhirat, at-talaq, hari yang mana kita bertemu semula amalan yang kita telah buat dengan balasan masing-masing.
Baik bertemu balasan baik, buruk bertemu dengan balasan buruk. Jadi jangan kata bila kita buat dunia dan kita mati habis begitu, tidak. Memberi peringatan kepada manusia, di dunia ini segala amalan akan dibalas. Dan manusia akan bertemu hari balasan itu. Jadi supaya Nabi memberi peringatan kepada umat dia, yaumat talaq, hari bertemunya manusia dengan amal. Apabila bunyi yaumat talaq, hari manusia jumpa dengan amal, ini lafaz reka. Maka lahir dalam hati hamba lagu mana? Lagu mana? Kita mati dah. Patut boleh hidup semula. Patut amalan-amalan yang kita buat dah lagi tidak habis gitu, kena balas, kena jumpa dengan amalan-amalan kita. Sebab ada dalam hadis sahih, Nabi SAW pernah memberi penjelasan mengenai amalan buruk ni akan cari dua dia. Dalam hadis sahih, amalan buruk itu amalan maksiat, amalan neraka yang kita buat ni dia cari dua. Dia cari dua. Dan amalan jahat dia kata lari daripada aku, lari daripada aku, kerana aku ni azab. Maka manusia tak boleh lari kerana amalan jahat ni cari tuan dia. Walaupun amalan jahat ni kata lari daripada aku ni azab. Nabi kata apa akan daya, kerana amalan ni hak tuan dia tu. Maka tak dapat tidaklah dia kena tanggung, dia kena terima segala balasan amalan jahat dia, kerana balasan dia tak kira. Dia akan cari tuan dia. Jadi pandai buat, pandai terima lah balasan. Sebab amalan jahat kita ni dia cari semula tuan dia. Amalan jahat kita ni dia cari semula. Bertemu semula lah kita dengan amalan jahat kita yang kita tidak tahu kepada Allah. Jangan kata bila kita lupa perkata tak selalu ahli kita jangan lupa, ahli Tuhan dah. Ahli Tuhan kira sosok nak beritahu tegas dan tepatnya perhitungan Tuhan ni, dia latih malaikat dia dulu. Dan dia arahkan kepada semua makhluk yang jadi saksi. Hatta tubuh badan manusia akan jadi saksi. Nak supaya manusia ni dengan jelas segala kesilapan dan kesalahan yang dia buat dulu ada bukti dan dalil daripada Allah Ta'ala. Patut Allah hukum. Ini yaumat talaq. Jadi apabila baca yaumat talaq, hari mana manusia bertemu dengan balasan amal, maka akan lahir suatu pertanyaan dalam hati dia, macam mana, lagu mana gambar. Allah beritahu semaya badal. Yaumah tu badal minhu, yaumah kedua ni badal, gantian bagi yaumah sebelum untuk memberi penjelasan. Sebab datangnya badal untuk memberi penjelasan lebih pada mubdal minhu, oleh kerana itu dia boleh dikatakan dengan makna yakni yaumat talaq, hari mana manusia bertemu dengan balasan amal, yakni hari yang mana hum barizun, hari yang mana mereka tu akan keluar zahir daripada tempat mati mereka. Sini keluar mereka daripada kubur mereka, berada di padang mahsyar. Barizun, mereka akan zahir semua sekali, hidup semula. Rubik daripada kubur masing-masing, berhimpun semua di padang mahsyar. Dan la yakhfa 'ala Allah minhum syai', tidak tersembunyi bagi Allah Ta'ala daripada tubuh mereka sedikit pun. Tidak tersembunyi bagi Allah Ta'ala daripada tubuh mereka sedikit pun. Nabi SAW bersabda, tidak ada pakaian pun menutupi tubuh badan mereka. Sebagaimana dia dilahirkan oleh ibu dia semasa dunia, lepas tu dia jadi tua, lepas tu dia mati, bila dia bangkit daripada kubur, dia akan jadi seperti mana mula-mula berani. Tidak ada selai pakaian pun yang menutup. Cuma Nabi besar Muhammad SAW bersabda, apabila aku sedar daripada bangkit daripada kubur, aku tengok Nabi Ibrahim yang mula-mula sekali dipakaikan pakaian. Aku dapati Nabi Ibrahim lah makhluk Allah yang mula-mula sekali dipakaikan pakaian dalam hadis. Jadi sini keadaan apabila keluar saja daripada kubur, satu helai pakaian pun tak ada. Masa itulah Allah Ta'ala tanya, limanil mulkul yaum, hari ini kerajaan milik siapa? Hari ini kekuasaan dan keputusan dan kerajaan milik siapa? Manusia semua jawab, lillahil wahidil qahar, milik Allah yang Maha Esa. Tidak kuasa dalam kerajaan ini, lagi Maha Perkasa. Milik Allah yang Maha Esa, lagi Maha Perkasa.
Kemudian Allah Ta'ala beritahu tentang hari ini dengan huraian kedua. Allah Ta'ala beritahu tentang hari ini dengan huraian kedua. Huraian pertama gambaran apabila hari itu berlaku, manusia keluar daripada kubur dengan tidak ada satu pakaian. Dan hari itu Allah Ta'ala beritahu kerajaan milik siapa. Allah Ta'ala tanya semua manusia di pada masa tu, kerajaan semua ni milik siapa? Dan semua manusia jawab. Tak kira dia orang jenis dikir kau semata dunia atau jenis taat, akan jawab dengan satu jawapan, Lillahil wahidil qahhar. Ini keadaan dan gambaran Yaumut Talaq. Gambaran kedua, Allah Ta'ala gambarkan bahawa Yaumut Talaq ni, hari mana manusia bertemu dengan amal ni, tidak ada kezaliman. Tidak ada kezaliman. Tidak ada kesilapan dalam membalas. Tidak ada kezaliman di dalam memberi hukuman. Tidak macam dunia. Tidak semacam dunia lah. Kadang-kadang di dunia ni buat salah kadang-kadang tidak besar sangat, tapi hukumnya besar kadang-kadang, maka jadi zalim. Tapi akhirat tidak begitu. Kalau dia buat dosa 10, maka balasnya pun 10. Tak ada kata buat dosa 10 tapi balas 11. Tidak berlaku begitu. Allah Ta'ala akan balas timpal dengan perbuatanmu. Itu mengenai balasan dosa, balasan azab. Tapi untuk memberi nikmat kepada pahala, Allah boleh lebihkan. Buat amalan 10 je, tapi Tuhan boleh balas 20, 200, 2000. Allah boleh balas. Mana di segi balasan baik, Allah boleh tambahkan sebagai memberi nikmat lebih pada hamba. Tapi di segi balasan buruk, Allah Ta'ala tidak zalim. Hamba buat maksiat banyak ni, maka banyak dihukum. Bagi contoh, manusia kafir ni dia 20. Satu manusia mewah, kaya raya, sebab ada semasa dunia, tapi syirik pada Allah Ta'ala. Satu lagi manusia kafir, dia miskin, apa kerana duduk atas dunia, yang pada kecil orang mati pun tak pernah rasa senang. Kafir juga, tekal dengan apa juga. Cuma bezanya, orang yang banyak guna nikmat ni teruk lagi daripada orang kurang guna nikmat. Di sebuah kekal tu, kedua-dua kekal. Tak kira dia jadi miskin bapa kerana apa, tak pernah tengok kesenangan semasa dunia apa, tapi apabila akidah syirik, tetap dia akan dihumban neraka dengan tidak ada masa keluar lagi. Cuma berbanding dengan kafir yang penuh mewah, lebih sikit pada dia dalam guna nikmat, maka kafir yang lebih guna nikmat ini diazab lebih teruk pada dia. Tapi di segi kekal, kedua-dua sama saja, tetap kekal. Sebab mati dengan syirik ini tidak ada lagi masa dia boleh keluar daripada dia. Cuma berat kat ini, sama-sama dia tu mengikut penggunaan nikmat. Betapa adilnya Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala beritahu sifat kedua hari itu ialah al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat. Hari inilah akan dibalas setiap jiwa, setiap manusia apa yang mereka telah lakukan. Hak dia waktu akan dibalas. La zulmal yaum, tidak ada kezaliman pun pada hari itu disebab pada amalan buruk. Maknanya Allah tak zalim. Buat 10 dosa, maka 10 saja balasan. Innallaha sari'ul hisab. Soalannya ialah, begitu sekali ramai manusia, daripada awal manusia lagi, Nabi Adam betul anak cucu dia macam lah ni, duduk dalam kubur, hak mati zaman dulu, dan kubur lagi dia. Lepas tu dia kita pula, lepas tu hak akan mari pula, dan aku susunya akhirat kiamat tu. Begitu sekali ramai macam mana nak hisap, nak kira amalan, dengan kira banyak tu amalan dia buat, amalan ni. Allah Ta'ala beritahu, Innallaha sari'ul hisab. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu zat yang memiliki sifat sangat cepat menghisap amalan hamba. Separuh hari je berlaku. Separuh hari saja seluruh manusia ni selesai hisap. Ramai mana pun tak kira. Nabi SAW bersabda dalam riwayat sahih, iaitu hisap Allah Ta'ala terhadap amalan hamba sekadar separuh hari. Itu perkara pertama. Diberi wahyu kepada Nabi, dan dengan tanggungjawab sebagai Nabi, maka tugas Nabi memberi peringatan kepada seluruh umatnya. Belum mati masing-masing, dengar dulu, kita atas dunia ni, kita kena cermat, kena buat kira sungguh-sungguh.
Amalan kita jangan sekali-kali jadi dosa. Amalan kita tak kira ada tutur kata, telinga, mata, semua sekali jangan jadi dosa, bahkan jadi pahala. Nah, kena buat kira kan. Kalau ada terlanjur buat dosa, kena minta maaf kan. Serta betul. Sebab bila kita mati, balasan tetap akan berlaku. Kita lupa atau kita sengaja ke, semua tu Allah Ta'ala akan hukum. Jadi Nabi akan beritahu kepada umatnya tentang perkara yang akan berlaku di akhirat. Ini salah satu perkara yang Nabi akan beritahu. Tauhid, risalah, akhirat. Cuma apabila dia beritahu yaumul talaq, hari bertemu semula manusia dengan amal, di antara perkara yang Nabi kena beritahu, kalau nak selamat, apabila bertemu dengan amal, kena buat dua perkara, tauhid dengan risalah. Akidah kena betul, amalan kena betul. Itu saja kena buat. Tauhid dan risalah. Tauhid itu akidah, risalah amalan. Akidah betul, amalan betul, maka hari akhirat esok bila bertemu dengan amal, selamat. Kalau akidah tidak betul, dia syirik pada Allah Ta'ala, benar dalil tak nampak, tapi syirik pada Allah Ta'ala kerana tak erti jahil ataupun kerana degil, atau amalan menyalahi sunnah, bid'ah atau khurafat, tak kira. Amalan tak betul, tidak mendapati wahyu, maka hari bertemu dengan amal di akhirat, kena azab. Semudah itu saja amalan tugas Nabi. Maklumat yang wajib Nabi sampaikan kepada umatnya. Tauhid itu akidah, risalah itu amal taat, dan akhirat itu hari pembalasan. Jadi sini sebut satu juzuk daripada 3, tapi bukan mana ni saja, bahkan 2 lagi. Perkara kedua ni takhwif ukhrawi. Istilah kita ini ayat takhwif ukhrawi. Wa anzirhum, dan berilah peringatan juga pada mereka wahai Nabi. Wa anzirhum, dan berilah juga peringatan kepada mereka wahai Nabi, yaumal azifah. Yaumal azifah, iaitu hari yang mana musibah akan sangat dekat menimpa mereka. Sini azifah ni sifat bagi mausuf mahzuf. Asalnya yaumal musibatil azifati. Azifati mana al-qaribati, mana dekat, gaulnya dekat, musibah yang dekat. Berilah peringatan kepada mereka juga wahai Nabi, yaumal musibatil azifati, hari musibah yang sangat-sangat dekat. Dekat tak dekatnya tu mati sekarang. Mati saja kenalah musibah. Nah, likulli atin qarib, setiap perkara yang memang akan mari jumpa kita, dia tak jauh, dia dekat. Likulli atin qarib, setiap benda yang mesti mari jumpa, dia dekat. Jadi kita kata, oh azab bila, tak tahu. Tak perlu kata gitu, mati tu kena selalu. Begitu juga syurga. Lamatnya syurga, lamatnya syurga, sumpah juga. Mati tu juga. Semua tu mati sekarang lah. Orang degil ke, orang taat ke, semua sekali tunggu mati ya. Keluar saja roh daripada tubuh badan, semua balasan ni jalan dah. Semua balasan jalan. Bila lama? Sebab tu Allah Ta'ala beritahu kepada Nabi, wa anzirhum, beri juga peringatan kepada mereka supaya mereka beringat. Yaumal musibatil azifah, hari musibah yang sangat-sangat dekat, tunggu mati ya. Masa itu idil qulubu ladal hanajir, ketika tu hati-hati manusia dah naik sampai ke halqum. Ini suatu bentuk peribahasa Arab. Buat takut doa ni, macam hati jatuh naik ke sampai ke halqum. Peribahasa Arab. Idil qulubu, ketika hati manusia ladal hanajir, naik sampai ke halqum. Nak tembur rubik, takut doa. Tak ada kata lah ni, kalau kita kata kita takut, jamah di jatuh hati kita ni, getar duduk. Ni kenali. Itu alamat takut. Takut tu. Kalau kenali tu takut tu. Bukan kenali. Cabut tempat dia nak rubik luar. Cabut jatuh manusia kerana takut doa ni, nak rubik ke halqum ni, nak rubik luar. Ini takut doa. Jadi gambaran takut dalam bahasa Arab ni, wibah makna dia supaya lahir pada hati hamba, supaya baca Quran ni tak ada gambaran takut seperti ni, seperti mana dunia, tak pernah rasa. Jadi
berilah peringatan kepada mereka hari musibah yang begitu dekat. Masa musibah mari itu, begitu takutnya manusia, jatuh mereka tersampakah hukum nak tubik. Bukan getar dah itu, nak gerak saja tak. Kazimin, hal kadar sedih mereka itu, menyesal mereka itu, membendung perasaan sedih, tak terkata dulu. Dia sedih doa ni sejak. Sedih doa manusia ni yang dikacau. Kazimin maknanya diam dengan membendung perasaan sedih dan sesal. Dia kadang-kadang dia sesal, dia kacau. Tak wayak tu yang ni lama-lama teruk doa ni lepas senyap dia keluh. Jadi tahap dia nyesal ni sampai kazimin. Dia diam sambil membendung perasaan penyesalan yang sangat teruk. Dua, Allah Ta'ala beritahu, takut sungguh, sesal sungguh. Bila orang musibah tu barulah jadi takut sungguh, lepas tu sesal sungguh. Apa sesal sungguhnya? Kerana tak ada lagi usaha ikhtiar untuk boleh, untuk selamat. Pakai mari-mari Allah, tak ada lagi harapan untuk kembali jadi baik. Untuk cuti satu hari pun daripada azab pun tidak ada lagi, tidak ada kemungkinan. Seperti mana Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dalam ayat-ayat lain. Soal lagi, manusia mungkin dia akan terfikir macam masa dunia. Takut-takut pun, sesal-sesal pun kena boleh wakil lagi, boleh bisik di telinga dia lagi. Bukan hidup seorang atas dunia ni. Saya ada, orang ada, ada macam-macam ada. Takut-takut pun itu boleh tolong, itu boleh bantu. Sedih-sedih pun, sesal-sesal pun ada hari ikhtiar. Takut-takut ada lagi kemungkinan dalam hati satu orang hamba akan esok dia nak kira semula. Dengan cara-cara yang dia fikir. Takut-takut ada sayang rapat dia boleh tolong dia. Lebih-lebih lagi hak betul-betul ada dalam hati orang sesat ni, perkara yang mereka seru, roh Nabi, roh wali ni akan pergi bisik pada Allah Ta'ala. Pokok mana pun yang orang kita, wahai Allah Ta'ala wakil. Dia memang ada fikir itu. Jadi ajaran sesat ni sedap dia buat amalan sesatnya. Sebab dia kata orang lain tak ada wakil nak selamat. Ginada belakang tu. Dua harap pada amalan-amalan tak tahu lagi terima atau tidak. Kita tak bawa wakil kita ada. Wali kita ada, Nabi kita ada, malaikat ada, tu ni ada. Ini semua pujaan-pujaan yang mereka puja selain Allah Ta'ala tu, mereka tahu harapan dan ni apabila di akhirat boleh kecek kira orang Tuhan. Ini boleh jadi ada, dan memang ada pun. Sebab tu mereka berasa mereka lebih. Mereka kata mereka telah ada satu derajat yang tinggi yang orang lain tidak ada, kerana tu kerana ni. Allah Ta'ala beritahu, ma lidh-dhalimina min hamimin wala syafi'in yuta'. Tidak ada lagi bagi golongan yang mati dengan keadaan zalim ini, zalim besar ini, zalim syirik ini, min hamimin, sebarang kawan yang sangat rapat. Ada lah. Tidak ada bagi golongan yang mati dengan keadaan zalim, dengan keadaan melakukan syirik, merupakan zalim besar ni, sebarang kawan yang rapat tadi. Wala syafi'i yuta', dan tidak ada pemberi syafaat yang didengari syafaatnya. Tidak ada lagi pemberi syafaat, pemberi jaminan yang jaminannya didengari oleh Tuhan. Sebab dia mati dengan keadaan zalim. Tapi kalau mati dengan keadaan beriman, kelemahan yang ada padanya, amalan dia tu kurangnya, maka ada syafiq untuk dia ada syafaat. Tapi syafaat tu syafaat untuk orang mati dalam iman, tapi kekurangan dari segi amal. Di sini orang mati yang keadaan zalim, rusak akidah, tidak ada iman, maka untuk mereka tidak ada pemberi syafaat dan jaminan yang didengar. Jadi Allah Ta'ala beritahu kepada kita, syafi'i yuta' tak ada. Kerana dia mati dengan keadaan zalim. Tapi kalau mati tidak dengan keadaan zalim, tapi keadaan beriman, maka syafaat boleh jadi ada lah. Syafaat boleh jadi ada seperti mana ayat-ayat lain yang mensabitkan syafaat. Allah Ta'ala itu, Allah Ta'ala yang mengetahui segala-gala makhluk yang mati ni, yang tidak boleh terlepas daripada hukum Allah Ta'ala sesiapa. Allah Ta'ala beritahu dia ni satu zat yang maha mengetahui. Jangan kamu fikir macam kerajaan dunia, boleh nyelit, boleh nusuk.
lama-lama locong, raih tak jumpa. Itu dunia, itu makhluk, sama-sama makhluk. Tapi Allah Ta'ala kata, aku ni akulah. Allah yang maha berkuasa, maha mengetahui. Satu benda pun tak akan terlepas daripada pengetahuan dia. Satu orang pun tak akan terlepas daripada hukum dia, balasan dia. Jadi Allah Ta'ala beritahu, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi sudur. Allah Ta'ala itu yang akan menghukum manusia di akhirat. Di antara sifat dia ialah ya'lamu kha'inatal a'yun. Maha mengetahui ia akan mata-mata yang khianat. Curi-curi tengok. Nah, pakai spek mata hitam, tengok menghadap depan. Tapi anak mata dia duduk jeling tengok perempuan. Siapa tahu? Dia pakai spek mata hitam. Nah, pakai spek mata hitam menghadap depan gini. Orang perempuan jalan ke kiri atau ke kanan, dia tengok daripada ekor-ekor mata. Itu dia panggil khiyanatul a'yun. Curi-curi lihat. Curi-curi lihat ni tidak lihat dengan sungguh. Lainlah kalau ada som makan kita tengok. Orang pakai juah kita, warna tu tengok betul. Tapi kalau muka menghadap sini, pakai spek mata hitam, tapi alik kanan alik kiri ni tengok juga. Hak ni pun Allah Ta'ala. Curi-curi lihat pun tidak terlepas daripada pengetahuan Allah Ta'ala. Mungkin manusia ni memang tak nampak. Dia sengaja manusia nak tengok orang, tak semua orang tuduh dia tengok orang, dia pakai spek mata hitam. Tengoklah ke depan. Tapi hak yang nak tengok semuanya hak kiri kanan dia. Begitu juga orang perempuan, dia pakai produk 2-3 lapis. Orang tak nampak dia nampak kan? Orang tak nampak dia, tapi mata dia tu kata tengok. Kedua-dua ini Allah Ta'ala beritahu, Allah maha mengetahui segala mata yang mencuri-curi lihat. Jadi apabila jenis tu tak lepas, hak lebih jelas lagi tak tahu. Tu bahagian zahir. Bahagian hati, wa ma tukhfi sudur, dan apa yang tersimpan dalam hati. Sebut dada yang dikenakinya duduk dalam dada. Zikrul makan yuridu bihil makin. Makin mana hak duduk dalam tu. Tempat tu dia panggil makan. Makan mana tempat. Makin yang duduk, dia huni pada tempat tu. Jadi sini zikrul makan, sebut tempat, tapi yang dikenaki ialah barang yang duduk dalam tempat tu. Sebut dada yang dikenaki dengan hati. Sebut hati yang dikenaki dengannya perasaan dalam hati tu. Jadi wa ma tukhfi sudur, apa yang disembunyikan oleh hati-hati manusia yang duduk dalam dada-dada dia. Allah Maha mengetahui. Mata curi-curi tengok, Allah Maha mengetahui. Hati yang terletak, hati yang niat pun Allah Maha mengetahui. Jadi tak terlepas daripada pengetahuan Allah Ta'ala segenap amal-amal hamba. Maka jangan sekali-kali wahai hamba fikir kamu boleh terlepas, tidak. Kemudian Allah Ta'ala beritahu, wallahu yaqdi bil haqq, dan Allah Ta'ala akan buat keputusan dengan tepat, dengan benar. Allah Ta'ala tetap akan buat keputusan dengan tepat dan dengan benar. Walladzina yad'una min dunihi la yaqduna bi syai', dan roh-roh yang mereka suruh selain pada Allah itu tidak mampu membuat sebarang keputusan pun. Allah lah yang akan membuat keputusan dengan tepat lagi benar. Dan roh-roh yang mereka suruh, roh Nabi atau wali, malaikat atau jin, tidak mampu membuat sebarang keputusan pun. Tidak mampu membuat sebarang keputusan pun. Innallaha huwas samiul basir, sesungguhnya Allah lah dia maha mendengar lagi maha melihat. Muzakarah dulu sikit, lepas itu kita sambung balik.